Boleh? Okay, selamat pagi ya kepada para rakan media yang saya kasihi dan juga wakil-wakil lah daripada NGO e-hailing dan mangsa-mangsa. Saya perkenalkan di sini dulu. Jadi yang di kiri saya Dominic Coxon sebagai setiausaha bagi kempen mempertahankan hak pemandu e-hailing di Malaysia. Encik Riza dari Gabungan E-Hailing Malaysia, moderator, dan Encik Thiru sebagai pengerusi Koperasi E-Hailing Maju Berhad. Okay. Dan di sebelah kanan saya adalah para mangsa pemandu e-hailing. Pemandu taksi tak ada kan hari ini? Saya seorang. Taksi? Ya. Oh, you taksi ya? Okey. Jadi mangsa pertama Encik Azhari. Lepas tu mangsa kedua Encik Siva. Dan mangsa ketiga Encik Nizam. Dan mangsa keempat Taxon Chong. Taxon Chong. Taxon Chong. Hua Yiming. Zhang Jingqiang. Okay. And then Daniel Teo Okay, Daniel Teo. Jadi sebagai permulaan saya cuma ceritakan sikitlah latar belakang scam yang melibatkan mangsa pemandu e-hailing ataupun pemandu taksi di sekitar Klang Valley ini kebelakangan ini. Di mana kami terimalah pihak kami sekurang-kurangnya menerima lebih daripada 10 kan, sekurang-kurangnya 10 insiden pemandu e-hailing, pemandu taksi ditipu dengan jumlah kerugian lebih daripada 10,000 anggaran. Okey, dan secara ringkasnya dalam cara di mana macam mana scam ini berlaku ialah mengikut feedback daripada pemandu-pemandu mangsa tadi yang kami bincangkan. Pertama, lepas penumpang ini ialah penipu ini ialah penumpang kereta. Dia masuk, dia call booking, masuk ke dalam pemandu kereta e-hailing. Dia akan kata dia lupa bawa handphone. Betul? Lepas tu dia kata boleh tak saya pinjam you punya handphone. Dan lepas tu mereka kata mereka percaya dia secara curi-curi dia akan buka you punya sistem NFC. Okay, you tengok you punya phone ada satu sistem NFC. Banyak orang tak sedar. Okay, jadi lepas ada, okay, ini ada sikit kelainan. Lepas dia buka you punya NFC, maksudnya dia boleh pindah you punya data dalam phone you. Ada dalam sebahagian kes dia akan tukar you punya SIM card. Okay, maksudnya you punya nombor sudah lain, sudah tukar ke orang lain punya nombor handphone, dan dia sudah ambil you punya nombor handphone. Okay. Dan lepas tu dia selalunya lepas dia hack ataupun clone you punya data dan ambil you punya SIM card, dia akan pergi Play Store, download gambling apps. Okay, saya tak mau iklan bagi ini apps gambling ni, tapi dia nama dia Jin. Okay. Lepas dia macam kasino lah, online kasino lah. Dia download, dia boleh beli kredit, dia boleh main judi lah. Okay. Dan ada juga kes di mana mereka lepas insiden kecurian ni, dia suruh you letak balik, patah balik, U-turn balik ke tempat asal untuk hentikan dia pergi ambil phone kan. Dan dia akan hilang diri
hutang you punya tambang lah kata. So satu lagi tipu lah, tipu you punya kafe. 2 kali tipu lah. Jadi terlebih dahulu saya akan menjemput lah kami punya wakil daripada mungkin mangsa dulu lah, tapi mulakan dengan mangsa dulu. Encik Azahari sebagai pemandu taksi yang kerugian paling tinggi hari inilah, lebih kurang 1,000. RM1,014 Ya. mesin. Boleh ceritakan Encik Azahari? Pada hari kejadian 23 hari bulan 2 2021, saya mengambil customer di NSK Jalan Pecalama. Dia mengatakan dia nak pergi ke Subang Jaya. Sebelum Subang Jaya sampai dekat MPE Jalan Kelang Lama, secara tiba-tiba dia buka laluan menghala ke balik ke NSK balik. Dia mengatakan telefon dia tertinggal dekat showroom lah. Semangsa tak? Setiba di sana, dia cuba berlakon dan pergi ke kaunter untuk mengambil telefon. Dia kata dah tutup. Itu dia kembali kepada kereta saya, taksi saya, dia pinjam telefon saya. Dia cuba call kawan dia, tapi kawan dia tak angkat. Ketika dia bagi nombor telefon dia Angelina, Angel cakap macam teragak-agak lah mengenai kawan dia. Dan sebab itu dia pinjam telefon saya yang suspek ni untuk pura-pura membuat panggilan keluar. Sebenarnya masa itu masa itulah dia menggunakan taktik dia mengeluarkan SIM card saya dan menukar kepada kod NFC untuk pembayaran online. NFC. NFC. Nakio kata. Sejak dari itulah dia menggunakan data saya tanpa saya sedari. Dan saya dapat laporan daripada Maxis yang limited untuk 500, saya beli pada 1,000. Daripada itu saya tidak puas hati, saya pergi ke Maxis suruh saya buat laporan dekat Polis Bantuan Malaysia Central. Daripada itulah saya buat kenyataan yang saya tidak puas hati atas bil yang tinggi. Dan constable tu cakap saya punya line sudah digunakan. Sebelum ni saya mati itu NFC sudah digunakan oleh scammer. Dan itulah yang saya dapat beritahu untuk semua. Selanjutnya saya jemput Encik Siva. Selamat pagi, nama saya Siva. Saya insiden ini berlaku pada tahun lepas, bulan 11. Bagaimana saya kenal dengan mangsa ni, masa tu saya tengah bawa Grab di Kelang. So saya dapat mangsa ni bawa dari Kelang, daripada satu bank ke satu hotel, iaitu dekat dengan Klang Central. So masa tu dia punya fares hanya RM8 sahaja. So biasanya saya sebagai driver, saya suka berkomunikasi dengan saya punya customer. So masa tu saya tengah berbual dengan dia along the journey pergi dia punya hotel. So saya pernah offer dan dia pun pernah tanya juga, boleh tak saya kalau nak pergi long distance ke apa-apa, boleh tak bawa saya. Saya pun setuju. So saya bagi saya punya number dengan dia pun bagi dia punya number. So after 1 week, bila saya dah kenal dia, tak salah saya kenal dia pada satu hari bulan. So dalam seminggu tu dia ada call saya, dia tanya dia nak pergi ke Pulau Pinang, Butterworth. So saya pun setuju. Saya setuju sebab satu, benda ni nak buat offline.
satu lagi pasar tu dekat dengan Deepavali. So saya pun setuju dengan dia. So saya masa saya hantar dia dekat Klang Central punya hotel, tapi masa saya nak pick up dia pada 8 bulan, tak salah saya 7 ke 8 bulan 11, dekat Air Soho. Saya rasa pelik juga, kenapa tempat lain pick up. Lepas tu saya pergi saya pergi bawa dia. The first soalan saya tanya dia, ada tak surat untuk melintas negeri? Dia cakap ada. So bila dia cakap ada, pasal tu saya bawa dia. So along the journey tu, bila sampai dekat duta, hampir dekat tu saya tanya surat mana surat tu. Dia cakap, alah surat tu saya surat tertinggal lah. Saya cakap tertinggal macam mana? Saya cakap kalau tertinggal, you kena turun lah dekat sini. Dia cakap dia setuju. Tapi nasib dia lepas. PDRM pun tak check. So bila lepas, along the journey pergi ke Batu World tu, saya kira dalam pagi dalam pukul 11 lebih lah. So along the journey tu, saya tanya dengan dia kerja mana. Dia cakap dia kerja sebagai kolektor duit alung. Dia datang daripada Taipei. Lepas tu dia punya bos adalah orang Melaka, dan dia bagi tugasan dekat dia untuk collect duit dekat Batu World. So saya setuju lah. Tapi saya feel fishy. Pasal apa? Dia cakap cara dia cakap semua lain, dan dia punya dressing semua memang tak professional enough lah. Dia dengan seluar pendek dia, dengan badan semua berkudis pun ada juga. So bila sampai dekat Batu World, dalam pukul 7 lebih maghrib lah, dia suruh saya berhenti dekat satu kedai mamak. Saya tunggu dia suruh saya tunggu sekejap. Dia keluar, dia jauhkan diri dia daripada saya. Dia dekat main road. Bila dekat main road, dia cakap di tengah tunggu ada orang datang duit. Bila orang tu datang duit, dia akan bayar duit saya. So setiap destinasi saya turunkan dia akan bayar duit saya. Itu perjanjian dia. So saya pun setuju. Saya tunggu sampai saya pun lapar. Lepas tu tunggu sampai pukul 12 lebih malam, tengah malam. Dia tak datang. Dia cakap bos dia akan datang daripada Melaka. Pukul 3 baru sampai. Dia cakap macam ni lah, kita tinggal hotel. Dia pun tak ada duit, saya pun tak ada duit. So saya cakap macam mana pula. Lepas tu untuk kita tinggal di hotel yang sama, tapi bilik yang lain, tingkat yang sama. Tapi dia bayar dia punya bil, saya bayar saya punya bil. Duit minyak ke duit tol ke apa-apa dia tak bayar. So saya bayar sendiri kan. So dalam bilik tu saya rasa macam lain macam lah. Tak selesa. So saya tengok dia di online sampai pukul 5 pagi, dia sentiasa online. So bila saya tanya dengan dia, pukul bos sudah sampai ke belum, tak sampai ke, saya tanya dengan dia jawab. Dia tak jawab. Bukan tak jawab. Lepas pukul 5 tu dia tidur. Lepas tu hari esok tu dia bangun, dia ajak kita pergi breakfast. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, okay, I rasa I punya bos tak dapat datang, ada roadblock, surat tak ada. So boleh tak kita bawa Ami kawan akan ikut, seorang lagi Cina, kita balik club. Lepas tu dia cakap, mula-mula janji 2,200, pergi balik semua sekali. Lepas tu bila kawan dia datang, dia cakap 2,500. Dia cakap, okay, setuju lah. Janji I fikir, I nak balik rumah, I nak balik KL. So dia cakap, okay, bila balik tu tak ada surat. Dia cakap dia nak pergi ke balai polis dekat Taipei, ada satu balai. Kita kena pergi balai, ambil surat baru kita gerak. Dia cakap, okay, cun lah, boleh lah, ada surat kan. So saya pun confident lah. So bila tu, kawan dia seorang lagi datang. Kawan dia lagi seleki daripada dia. Duduk belakang, dia duduk sebelah. So kita berkomunikasi lah. Kita pergi ke Taipei, balai polis tu memang dekat macam kampung. Kita pergi dia tu, tunggu dalam 2 jam, dia pula dapat surat. Bila dapat surat tu, saya tengok dan saya baca. Dua-dua Cina, nama Cina tu ada dalam surat tu dan nombor IC. So bila saya nampak benda-benda ni berlaku, saya dah suspect lah. Benda ni mungkin ada yang tak betul, ada yang tak kena. So I terus ingat, hafal dia punya IC number. Lepas tu I bagi balik surat tu dekat dia. So kita balik, dia ikut jalan lama, sekincar nak ikut jalan lama. Jauh gila. Memang masa tu minyak pun tinggal 2 bar. So dia bagi RM20. Itu yang last. First time dia bagi duit RM20 untuk isi minyak. Isi minyak, lepas tu pergi dekat Kepong, turunkan kawan dia. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, okay, aku tak jadi turun Kepong. Bos saya datang daripada Melaka, dia datang ke hotel club. Okay, pergi juga. Pergi club, I marah dia. Masa tu I betul-betul marah dia. Pergi dekat club, di hotel yang first time I turunkan dia dekat sana. Lepas tu dia masuk, dia check in hotel. Bukan dia check in. Ada seorang staff yang kerja dalam hotel tu. Dia tolong check in kan dia. Dan dia masuk. Masa tu pun I tak dapat tidur. Tidur dalam kereta. Hari esok pukul 12 dia check out.
I tangkap dia memang marah gila. Lepas tu dia pergi kedai makan, dia cakap tunggu sekejap 2 minit, I punya bos dah sampai dekat lobby. Pergi ambil you punya duit, akan bagi balik kat you duit. Lepas tu dia pergi, I ikut dia belakang dia toleh tengok saya, dia dah book satu lagi Grab, dia naik Grab Myvi, dia terlocak. So terus saya buat apa? I buat report dekat Kelang dengan di balai tu, pergi dekat balai. Lepas tu orang balai pula suruh saya pergi dekat Ampang. Pasal apa I tinggal dekat Ampang, so I kena buat report dekat Ampang. Pergi Ampang, I buat report, baru I bagi tahu dekat admin family apa yang berlaku. Bila ada dapat IO pula cakap I kena buat report dekat Kelang. I patah balik pergi Kelang, buat report. Lepas tu dapat I punya balai tuan yang ambil kes saya ni. Lepas tu bincang dengan dia. Lepas tu dia cakap okay, you boleh cat muka dia. I cakap boleh. Lepas tu dia ambil nombor IC tu, dia pergi print dia punya detail, dia tunjuk gambar dia. I cakap orang yang sama lah, orang yang betul lah. I dapat. Lepas tu dia cakap apa-apa pun mereka akan, benda ni memang tak boleh dapat tangkap, tapi apa-apa pun mereka akan bagi tahu saya lah. So I merayu sangat dekat polis, mengatakan tolong, I tak dapat duit pun tak apa, I tak nak orang lain pula terjebak dengan orang yang sama. So tolong contact dia. Itu sahaja. Sampai sekarang memang tak ada jawab apa-apa dari dia. Sekian, terima kasih. Okey, kami jemput mangsa seterusnya, Texan. Boleh. Taiwan. Saya akan translate lah. 我是在3月4号用到 Booking 是那个 Toyo App 的 Toyo App 从那个 ICT iSofa 那边就必须载他，我等很久他才下来，我载他去，他是去长安长海的，然后走到几分钟，他讲他忘记带手机，就问我可以不可以借我手机打电话给他太太。So 他就很聪明，他就因为我们驾车是看前面，没有办法看后面，我的 camera 还没有安上去，so 他就 call， 他就放 loudspeaker， 应该是用另外一个手机打得通，没有人接，他很快的速度就跟我换了 SIM 卡，换另外一个 SIM 卡，那个 SIM 卡的 number 我都有，so 变了载他回去了，他想去 lobby 等他一下子打电话下来，so 结果等超过半小时他都不下来，我就觉得不对路，我就走了，我就不要理他了。那时候我都还没有发觉我的 SIM 卡给他换了 ，and then 我就直接走，继续 continue 做我的 Grab， 然后都3-4个小时，他 WhatsApp call 我，那个 call number 还 call 得到的019的，so 他还问我，我补回钱给你，叫我给 account number 他，那个 number 还可以 call 到，但是 WhatsApp 给他，他没有看的，所以结果就当天我试试看，因为我们有用打油是用那个 Settel 的，所以我试试看 top up 我的钱进去我的 Settel， 一直拿不到 tag number 跟那个 PSC number， 所以晚上我就再 call 去 Maybank 跟 Public Bank， 他讲那个 number 有 send 给我，但是我没有收到。隔一天我在 check with Maxis， 他讲没有试过有这样的事情。到第3天，我 call 给我太太，才知道他讲我的 number 是不同的。So 因为基本上我们驾车很少是用电话来 call 人，通常是 WhatsApp 跟 WeChat。So 到时候我知道了，我才去换那个 SIM 卡，才发觉那个 SIM 卡根本不是我的。那个 SIM 卡是一个 Taxi Battalion Taxi Seri Battalion 的一个人因为我电话有安装一个 Truecaller 的，所以就是基本上整个事情是这样过了。然后我的 bill 是给他盗用了，那个 credit 用了整1000块了，大概1000块左右。Jadi lepas mendengar mangsa-mangsa, mungkin untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh, saya menjemput 2 NGO pemandu yang sebelum ni ada bantu mereka, mangsa-mangsa. Saya mulakan dengan Encik Tiru kan, dari Koperasi E-Hailing Maju Berhad.
beliau ada banyak keterangan berkenaan dengan suspek kan. Selamat pagi semua. Berkenaan dengan kes ni, saya adalah pengurusi untuk koperasi di Budi Berhad dan salah satu daripada ahli koperasi kita dah ditipu oleh scammer ni. So bila kita dapat tahu perkara ni, kita telah bawa ke media e-hailing. Kita ada satu media e-hailing bernama e-hailing FM. So melalui e-hailing FM kita dah buat live, dan daripada susulan live tersebut banyak lagi mangsa yang tampil memberikan kerjasama dan keterangan dan juga bagaimana perkara ini berlaku dan sebagainya. So selepas daripada tindakan Korps Maju membawa perkara ini ke tengah, kita telah dipanggil oleh pihak polis beberapa kali untuk mendapatkan jalan cerita daripada sudut mangsa-mangsa. So kami dah berulang alik beberapa kali kepada polis dan memberikan statement kepada pelbagai police officers. So di sini saya punya personal experience lah daripada perkara ni. Sebenarnya kami lebih pada kebajikan ahli koperasi dan cara-cara nak meningkatkan sosioekonomik ahli-ahli kita. Kita jarang kita nak bawa kes semua gelimpah sebab ini semua adalah lebih berjurus kepada persatuan-persatuan pemandu. Tapi kami ambil kira jugalah sebagai rakan-rakan pemandu. So we have given all the details of the scammer movement. We have given his physical appearance, including his skin allergy and some sort like a eczema kind of indication. His unit number we have given to the police. This photo, right? Yes, that is the photo This is fit the of the photo. scammer. Ada muka And we have assisted the police dicam as much oleh as semua possible. pemandu ni ya. Dia boleh cam Siapa kenal dia? Tolong bagi tahu. Teruskan. Okay. In our opinion, the case is moving very slow. Kita bawa perkara ni pada 4 hari bulan Mac, dan rasa this Sunday will be genap 1 bulan anniversary kita dah bawa kes ni. So tiada tindakan susulan daripada pihak polis yang boleh meyakinkan kami bahawa scammer ni boleh ditangkap. Ya, jadi kami harap pihak polis boleh membantu para mangsa di sini. Okay, and then daripada segi e-hailing, saya rasa ramai yang maklum salah satu kelemahan yang kita ada dalam sistem e-hailing sekarang ni dari segi pendaftaran passenger, pendaftaran penumpang, di mana penumpang boleh menggunakan nama-nama yang mereka suka, dan tiada apa jua nombor IC ke atau apa-apa bukti dokumen pengenalan yang diperlukan untuk register e-hailing e-hailing app. Saya pernah, sebab saya pun seorang pemandu, saya pernah pick up Justin Bieber daripada Sentul Pasar. Jadi macam ni punya nama pun diorang boleh pakai. So ini adalah salah satu kelemahan sistem yang digunakan oleh scammer-scammer dan juga individu-individu yang tidak berniat baik. Jadi kami harap pihak kerajaan, pihak MOT, pihak APAD dapat mengetatkan ruling ni supaya dia tidak menjadi satu jalan masuk kepada scammer-scammer. Okay, dapatkan detail passenger untuk registration. Okay, and then perkara ketiga yang kami nak highlight di sini, terdapat pelbagai e-hailing company yang haram. Ya, sebenarnya mengikut data daripada APAD, daripada 24 hari bulan Mac, kita ada 32 e-hailing company yang berdaftar dengan APAD. Tetapi masih ada 1-2 company haram yang masih lagi beroperasi. Contohnya InDriver. Ya, saya buka nama dia kat sini ya, InDriver. Itu bukan registered under APAD, but they are still operating. So where is the rule of law? I think APAD should scrutinize all this, because these are all loopholes for scammers
dia boleh gunakan e-hailing cap ayam seperti ini ya, untuk beroperasi. So this is all linked. It's actually a case that has brought some loopholes, some weaknesses in the e-hailing system itself. It should be rectified. We have in-drivers who's offering 50 cents per kilometer. Okay, this is what I will personally say as modern day slavery in the name of gig economy. Alright, in the name of gig workers. This is modern day slavery. You're giving 50 cents per kilometer for the driver to do the job. Is it worthwhile? So we hope that MOT APAT also take into consideration all the weaknesses that is happening in the e-hailing industry, and the police force to be more vigilant on the scammer issues. We have requested, if possible, please give us a replicate reports of the same nature in Balais near Shah Alam and Kuchai Lama, where the scammer is active. We have compiled all the details from the victims, and we have identified his movement route also, movement pattern also. We have been doing our homework for the past 1 month, assisting the police, but still yet nothing good has turned up. Thank you very much. So akhirnya saya menjemput Riza, Wakil Gabungan E-Hailing Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Rizal sebagai moderator untuk Gabungan E-Hailing Malaysia. Pertama sekali saya menyokong tindakan apa yang dilakukan hari ini. Ini adalah sebahagian daripada kempen mempertahankan hak pemandu dan juga penghantar e-hailing dan p-hailing Malaysia. Ini adalah jawatan kuasanya yang diketuai oleh lead lawyer kita, Mr. Ng Kian Nam, Mr. Dominic sebagai lead secretary, dan kami sebagai jawatan kuasa yang menyokong pergerakan ini. Okey, pertama sekali rentetan berkenaan dengan isu ini bermula sekitar November 2020 daripada Encik Siva, dan kemudian bila peluang itu masuk, dia menyelinap kepada seluruh industri e-hailing, di mana yang ada hari ini ada 7 mangsa yang bersama dengan kita yang sudah membuat laporan polis. Bermula yang terakhir sekali daripada Cik Azhari sebagai seorang pemandu taksi sekitar pada 4 hari bulan Mac, laporan polis yang terakhir yang ada di dalam pengetahuan kita. Tapi saya percaya di luar sana sebenarnya masih ramai lagi yang sudah kena scam, tapi mungkin dia tak connected dengan kita hari ini. Tapi kita harap dengan makluman, dengan perjuangan yang kita cuba lakukan untuk mereka hari ini, mereka lebih ramai akan tampil lagi. Satu, ini adalah satu, kita mohonlah, ini kita punya permohonan kepada Kementerian Pengangkutan, khususnya kepada agensi pengangkutan awam darat. Kebobrokan yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh garis panduan atau undang-undang yang mereka cipta sekarang ini dilanggar dengan sewenang-wenangnya oleh syarikat-syarikat operator e-hailing ini. Sebenarnya untuk mendaftar ke dalam aplikasi sebagai pengguna aplikasi e-hailing perlu didaftarkan menggunakan kad pengenalan ataupun pasport. Tetapi perkara ini diambil mudah, sehingga hari ini boleh saya katakan semua e-hailing operator yang beroperasi hari ini kebanyakannya masih membenar dan mengizinkan pengguna-pengguna untuk mendaftar masuk ke aplikasi mereka tanpa menggunakan IC dan pasport. Ini satu mesej yang saya rasa dan kira penting, kerana ini yang menyebabkan hari ini kita berada dekat sini. Ini satu mesej yang penting. Okey, yang kedua, yang ini berkenaan dengan maklumat-maklumat seperti yang Cik Tiru sahabat saya katakan. Pihak PDRM kita faham, dan kita faham dengan tugasan-tugasan, bebanan tugas mereka. Tapi saya rasa kami di pihak persatuan yang mewakili persatuan e-hailing ni, kita ada Gabungan E-Hailing Malaysia, dan juga pihak koperasi juga, kita dah menyalurkan segala maklumat, segala informasi-informasi, tapi sehingga hari ini suspek ini tidak dapat dijejaki.
Dan kali terakhir kita berkomunikasi dengan pihak PDRM adalah pada minggu lepas. Kita bertanyakan status scammer ini, adakah masih suspek ataupun sudah dikeluarkan sebagai orang yang dikehendaki. Sehingga minggu lepas masih lagi suspek. Kerana apa? Kita ada bukti-bukti yang boleh menunjukkan, iaitu CCTV di tempat kejadian di Soho Shah Alam, di ICT. Di sana sebenarnya sudah ada gambar-gambar dan footage daripada CCTV yang kita dah berikan. So bagi saya, kita mohon agar dikeluarkan arahan sebagai wanted list ataupun orang yang dikehendaki. Barulah jurisdiction itu akan jadi nationwide, dibesarkan supaya kita boleh kesan scammer ni seberapa segera. Kerana ramai yang akan jadi mangsa lagi jika scammer ni tidak dibawa ke muka pengadilan. Okey. Dan dengan saranan ini, kami bagi pihak gabungan e-hailing Malaysia, bagi pihak koperasi dan bagi pihak kempen mempertahankan hak penghantar e-hailing dan e-hailing ni, kita berharap tindakan tuntas diambil dalam membawa scammer ini ke muka pengadilan seberapa segera yang boleh. Okey. So terima kasih. Itu saja. Okey, terima kasih. Sebagai kesimpulan housekeeping, saya cuma nak jelaskan, jadi inilah salah satu mangsa punya telefon bill yang telah di online transaction lah, and itu yang casino apps Jin tu. Dan siapa yang tak tahu online casino tu, dia ini apps dia yang telah di-download lah. Dan ini ialah apa yang Tiro kata tadi lah, mereka cuba mapping, menjejak dia punya suspek lah, yang kebanyakannya aktif di kawasan Soho dan Jalan Kuchai Lama. Okey. Jadi akhirnya saya di pihak kempen mempertahankan hak pemandu e-hailing di Malaysia, saya sebagai peguam akan menulis surat lah kepada PDRM, menyeru mereka mewakili mangsa-mangsa yang ada, dan saya juga mengalu-alukan lah kalau mangsa pemandu-pemandu lain yang belum tampil ke depan juga boleh menghubungi sekretariat kami, Dominic Koh. Kami akan mewakili mereka menulis surat kepada PDRM mempercepatkan siasatan untuk menangkap suspek scammer ini, sebab kami percaya oleh kerana kebanyakan mangsa-mangsa sudah membuat laporan polis, identiti suspek begitu jelas sampai ada gambar, ada nama penuh, IC, itu mengikut salah satu mangsa lah, mereka kena pasti dengan pihak polis sudah ada semua personal identity suspek. Jadi kami haraplah pihak polis boleh mempercepatkan siasatan dan tindakan supaya tiada lagi mangsa-mangsa pemandu lain yang ditipu. Apatah lagi dalam tempoh PKP ini mereka sudah susah nak cari makan, masih mau ditipu oleh penipu lain, penumpang. Lepas tu di sini saya juga akan mencadangkan kepada pihak MOT untuk kami sudah menerima pandangan daripada pihak-pihak NGO pemandu e-hailing untuk melaksanakan, meningkatkan sistem penguatkuasaan e-hailing yang sedia adalah, termasuk seperti yang dikatakan sebenarnya dalam garis panduan e-hailing telah dikatakan bahawa penumpang sebenarnya perlu membuat pendaftaran dengan IC ataupun pasport sahaja. Jadi penguatkuasaan dari segi ini masih perlu diperketatkan. Dan di sini juga saya juga akan mencadangkan kepada MOT untuk mempertimbangkan sama ada boleh pada satu hari nanti semua perkhidmatan e-hailing ini buat e-wallet, cashless. Sebab salah satu punca dalam scammer ini ialah mereka masih menggunakan pembayaran cash. Ada peluang kepada scammer untuk tak bayar. Jadi
saya percaya kalau semua ini melaksanakan sistem e-wallet untuk semua EHO. Jadi langkah ini boleh mengelakkan scammer seperti ini. So Q&A, any questions? Ada yang tak faham ke apa proses scammer ni? Ada maklumat mengatakan PDRM agak perlahan dalam isu ini kerana laporan polis yang dibuat oleh mangsa. Di akhir laporan tersebut, ada di antaranya adalah saya membuat laporan ini untuk rujukan Maxis, untuk backup diri. Jadi adakah kerana ini polis perlahan dalam tindakan mereka? Apa maksud? Di akhir laporan report polis itu, contohnya Cik Azhari punya report, saya buat laporan ini untuk rujukan Maxis. Jadi ini menyebabkan mungkin PDRM hanya sekadar ambil report dan tiada tindakan. Bagi saya ini tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan. Saya memang faham dalam bukan saja insiden ini, mengikut insiden yang saya sebelum ni ada terima, memang scammer online ni kian menjadi tidak terkawal di Malaysia, okey. Dan dalam proses semua ini, tak kira polis PDRM ataupun MCMC telco ataupun bank negara, saya boleh katakan perlu menimbang kaji semula sistem keselamatan sedia ada. Sebab sekarang orang kata ini MCO semua guna online, sangat senang, tapi adakah you punya langkah sistem keselamatan itu cukup untuk melindungi kepentingan semua pengguna ni? Jadi ini semua pihak kerajaan, PDRM mesti buat satu coordination. Tak boleh kata ini agensi lain, itu department lain. Ini tak ada. Asalkan berkaitan dengan insiden, jadi antara agensi-agensi kerajaan kena sendiri buat koordinasi. Ini tidak boleh salahkan kepada mangsa. Saya nak tanya, apa apps e-wallet yang digunakan oleh victim? Gojo. Ada yang Gojo, ada yang Grab, Maxim, Mycar, taksi. Saya ke taksi. Taksi ya? DSCSEE, taksi. Tapi mengikut rekod kami pemandu taksi pemandu taksi pun ada, tapi kebanyakan e-hailing. Beberapa e-hailing operator yang berbeza. Yeah, Alison. The report itself actually is not really related to what kind of app the driver use, right? Penipuan? But you see, they are being scammed, but it's nothing really related to the app of the e-hailing app that they use, right? Because it happened when they pin down the phone. No, tapi dia call you melalui apps kan? Dia punya e-hailing apps kan? Ya. So the issue here, seperti saya kata, if I'm not mistaken, only Grab now fully enforce the e-wallet lah. Yes. Although I'm not advertised for them lah, But They so are cash user. Yes. there are still many EHO still can use cash to pay the car fare. So and then they order their service using their e-hailing operator online apps. So it's related. But the problem is, if we are using e-wallet, let's say, if they have this e-wallet system, then I have to pay first, right? Before I subscribe a service. But the cash is after service only I pay to the driver personally. Then only the AHO will charge you, right? The commission. 我可以补充一点那个。 Yeah. So actually it's totally 100% undeniable is related to the EHO. The major issues here is that most of the EHO, anyone can register using any names or any identity. Okay, so that is what we are talking about since 2019, which is the government have to enforce
all the riders have to register with either the IC or passport. So unfortunately, most of the EHO still not following. So that's it. Yeah, I saw that issue as one issue. Yes. The other one, whereby drivers are being scammed, their SIM card was changed and then used to buy top-ups for gambling apps and all Mhm. that. So that part is because of their SIM card is being changed by the scammer. correct? Okay, to clarify this, there are two technical issues here. Because the scammer didn't change the SIM card. They used the technology we call NFC, non-field contact, near-field contact. Okay, which is mean, for example, so I just have a phone. I have this NFC on in your phone. Without any touch your phone, I just near my phone here. I can clone whatever data you have in your phone. Then I use the data which is I clone to download this app and then to purchase credit for this online casino. Then once I use the online casino credit, I won there, the money banging into my account. That's the first issue. Second thing is that without the drivers realize that, okay, the scammer already changed the SIM card in just a matter of 1 or 2 minutes. The driver won't realize until he make a call. That's all. So the point is that NFC is able to work when the scammer get hold of the victim's phone to turn it on, isn't it? Yes. So would you advise drivers don't simply pass your phone to your passenger or anybody? My advice is, if the customer or the riders would like to borrow your phone, okay, I'll borrow my phone, but I'll connect my phone to the Bluetooth in my car. I just on the loudspeaker. Whatever you want to call, I just make there. Then you can just communicate without using my phone. It's really unreasonable, or it's called don't be too kind. We can't just simply pass our phone to others. Baik tuan, ulang balik. Kami dipahamkan pihak mangsa, persatuan dan juga NGO memberi kerjasama kepada PDRM sampai ke tahap gambar suspek, alamat dia, kediaman dia, nombor telefon dia, rakaman CCTV, semua dah kira hampir lengkap kepada PDRM. Jadi sekarang ni adakah kami dan juga sebahagian pemandu mangsa dan juga NGO beranggapan polis tak nak ambil tindakan? Oh, kami tak boleh buat spekulasi itu, tapi seperti saya katalah, kami masih perlu menyerahkan kerja siasatan ini kepada pihak polis, tetapi kami berharaplah mereka dapat mempercepatkan kerja siasatan dan juga mengambil beratlah terhadap bukan saja scam ini, tapi scam online ataupun handphone atau online transaction banking. Semua scammer ini memang saya lihat pihak polis tu Department Commercial Crime mereka, okay, Commercial Crime Department, PDRM. Saya bersetuju dengan Ketua Polis Negara. Mereka perlu meningkatkan dan menstruktur semula lah, diharap jabatan ini untuk memberikan keyakinan kepada orang ramai bahawa kepentingan mereka ini memang dilindungi lah. Baik tuan, ada kes waktu kami buat live MP dengan saudara Rodney. Selepas buat live MP, petang tu dia masih terima lagi orang yang sama buat tempahan. Jadi walau bagaimanapun dia batalkanlah ikut apa yang diberitahu oleh Cik Rodney. Tapi soalan saya, mungkin selepas ini ada lagi mangsa yang terpedaya dengan skema ni. Apa langkah-langkah mereka yang perlu mereka buat seandainya mereka dah terpedaya? Seperti Dominic kata, saya berfikirlah langkah pencegahan lebih penting. Jadi tak kira pemandu ke siapa-siapa, jangan suka-suka pinjam handphone kepada orang lain. Seperti yang mungkin banyak orang tak sedar ada teknologi NFC inilah. Baik, soalan lagi. Majoriti, hampir 100% dalam menggunakan
telekomunikasi jenama Maxis. Betul? Betul. Jadi mungkin tuan boleh komen berkenaan dengan Maxis punya sistem. Saya tak mau komen satu telco sebab mengikut pengalaman saya ini boleh berlaku kepada mana-mana telco. Okey, tapi isunya seperti saya kata, saya sebelum dikatakan saya satu pengalaman scam yang saya terima lah. Okey. Dia ini banyak orang yang kata itu one time password OTP atau ada nama lain kan? TAC, okey. Juga dia mungkin tak berlaku di mana you punya banyak orang suka sekarang tak guna PC, dia guna itu handphone untuk online banking. Dan memang bank menggalakkan you just use your handphone apps to do the online banking, okey. Tapi kalau dia mengalami isu macam ni, semua mangsa tu mereka kata TAC ataupun OTP masih mengikut bank punya rekod dihantar kepada nombor talian itu, okey. Tapi pemegang akaun tak terima. Dia kata sudah diterima oleh orang lain. Jadi pada saya ini mungkin boleh berlaku kepada mana-mana telco. Tapi sebagai pihak penguatkuasa iaitu MCMC saya menyeru kepada MCMC dan juga bank negara. Dua pihak ini mereka berkaitan. Sebab seperti saya kata, satu ialah sistem online banking, satu ialah one time password ataupun semua online transaction ini dia ada kaitan dengan MCMC, telco punya servis. Jadi semua ini tingkatkan mereka punya sistem keselamatan untuk perkhidmatan online mereka. Baik, kerugian mangsa di antara RM500, RM1,000, RM2,000, malahan sampai RM2,500. Seandainya skamer ni dapat ditangkap, adakah harapan mereka dapat kembali wang mereka? Selalunya kami sekarang ialah paling penting ialah kes jenayah, siasatan jenayah, tuduhan jenayah. Lepas tangkap penipu ni, skamer ni, pihak polis atau DPP mereka akan charge beliau. Dan kalau disabitkan kesalahan, pihak-pihak mangsa boleh mempertimbangkan untuk mengambil tindakan sivil untuk menuntut kerugian yang dialami. Jadi ini ialah peringkat kedua. Tapi satu lagi isu yang praktikal lah. Anda kena pastikan suspek itu dia ada kemampuan untuk membayar balik. Itu satu isu yang rumit lah. Tapi yang penting sekarang tindakan jenayah paling penting. Sebab tiada tindakan jenayah kita tak dapat kena pasti dan sabitkan kesalahan suspek ini, siapa dia, dan baru boleh ambil tindakan sivil ke atas orang yang sama. Any other question? Jadi total suspek berapa orang ataupun ini sedikit? Rekod kami lebih daripada 10. Kami tak ini semua merujuk kepada satu suspek satu suspek yang sama. Itu sebab tadi you all mungkin confused sebab Siva punya case dia kata tipu tambang tak bayar, tapi juga suspek yang sama. Mereka sudah tengok dia punya gambar, confirm dengan saya orang yang sama. That means all cases are pointing to the same suspect. Yes. Can you say more things about this suspect? Agak what age? Agak what age Chinese, right? It's a Chinese lah. 30-an. Tak tahu berapa kilo tak pasti lah. Boleh saya? IC dia Saya boleh add on dulu. Dia punya umur sebab dia was born in 1990. Actually I already hafal his achievement goals from 1902, 6105. So this guy he has a severe skin issue whereby kalau dia duduk dekat seat belakang
tepisan kulit dia pun akan lekat pada seat cover, seat fabric belakang tu. And then normally he will sit behind the driver lah, because he can avoid the driver looking at him, changing the SIM card or so on. Okay, and then he's quite a plump guy also, and he has a resemblance of Jolo. Yes, you can see in the photo. And he always wears a bag, a sling bag. Okay, the last one he used was a brown color one. He uses a sling bag because he can put the phones inside. Okay, that is the description that we have about him lah. Hometown in Perak. Last time he was a fisher monger, penjual ikan. And then he migrated over here. And the place is Kuchai Lama and Shah Alam respective. So you all can consider describe him as Little Jolo Yeah. But this one the CCTV CCTV yang siapa tangkap ni? Security. Security yang mereka dapat daripada security lah, nampak dia Soho Shah Alam 30-an kan? 31 tahun to be exact. Nombor IC pun sudah ada. Yeah. Okay, any other question? Pemandu e-hailing ditipu oleh Little Jolo? Among the e-hailing drivers that all of you guys here, how many reports have been lodged against this guy? 7 kan? Total report. So far we have communicated to all the victims through social media only. And there are more drivers we believe that is not connected to social media. They are not aware of this. So we have requested the police before, if possible, try to find a pattern cases in Shah Alam and Kuchai Lama which has the indication tag mark of e-hailing driver scam, so that we can tie back all the reports. Other question? Some of the police report you all can get from me here. Okay, so we take a group photo. Ask the, maybe you all take your own